Ramalan cuaca yang menjangkakan hujan lebat secara berterusan hingga menjurus ke banjir besar pada bulan November memberikan petanda kepada semua pihak untuk bersiap sedia. Bukan sahaja persiapan rapi pasukan penyelamat seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, malah para pengamal media juga perlu melakukan persediaan yang cukup bagi menghadapi situasi di luar jangka. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Hafizuddin Yusof. Fasa peralihan tiupan angin monsun timur laut kebiasaannya bermula akhir September hingga awal November setiap tahun. Namun, ekoran fenomena La Nina yang masih berterusan, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia menjangkakan berlaku peningkatan taburan hujan hingga tahun depan di mana risiko berlaku banjir berskala besar adalah tinggi pada bulan November nanti. Tidak hanya mempersiapkan anggota penyelamat dengan pelbagai latihan dan simulasi menyelamat, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor turut menjemput pengawal media untuk turut sama dalam latihan asas water confident menghadapi monsun timur laut. Seramai 15 orang pengamal media yang terdiri dari wartawan, juru kamera dan juru foto daripada pelbagai agensi terlibat dalam latihan ini bagi pengukuhan ilmu menyelamat dan ikhtiar hidup semasa bencana banjir. Sebagai wartawan, kami terdedah dengan pelbagai risiko bermain di air, udara dan juga darat. Jadi latihan bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia di PPDA memberi kami pendedahan bagaimana untuk bersiap sedia bagi apa jua bencana yang melibatkan air. Pada awal sesi latihan, kami didedahkan dengan 3 barang menyelamat yang boleh digunakan, iaitu tali, kayu dan juga baju, selain turut diajar kaedah dan posisi yang betul apabila menggunakan barang-barang tersebut. Apabila menggunakan tali, kami perlu memijak hujung punca tali supaya tali tersebut dapat dicampak dengan lebih jauh, manakala penggunaan kayu dan baju memerlukan kami untuk baring bagi mengelakkan penyelamat ditarik dan jatuh sama. Kami kemudian dibawa ke tengah tasik menaiki 4 buah bot Jabatan Bomba dan Penyelamat yang telah disediakan yang mampu menampung antara 4 hingga 7 orang penumpang dalam satu masa. Kami turut dimaklumkan di bahagian tengah tasik ini kedalamannya adalah 9 meter. Untuk latihan ini, pengamal media dikehendaki untuk terjun dari bot bagi membiasakan diri dengan situasi air yang dalam selain menghilangkan rasa takut untuk lemas dan membina keyakinan diri. 3 teknik dan kaedah ikhtiar hidup di air yang diajar oleh pegawai bomba iaitu SOS, karpet dan inline stream. Bagi teknik SOS, mangsa yang terselamat perlu berkumpul dan membentuk bulatan bagi meningkatkan kadar peratusan untuk terus selamat. Sekiranya ternampak kelibat kapal terbang di udara, teknik ini boleh digunakan dengan mengembang dan mengucupkan bulatan tersebut sebagai tanda SOS kepada juruterbang. Teknik karpet boleh digunakan bagi membantu mangsa terselamat yang lain untuk berehat di tengah, di mana kaki akan dirapatkan dan dikepitkan sesama sendiri bagi membentuk jambatan atau kawasan rehat. Manakala inline stream digunakan untuk berenang ke arah daratan yang terdekat dalam satu barisan panjang dan akan diketuai oleh individu yang paling hadapan untuk menunjukkan arah juga. Di samping memantapkan barisan anggota penyelamat, penolong kanan Pesuruhjaya Bomba Nur Azam Khamis turut berharap pendedahan ini dapat mempersiapkan para pengawal media yang juga petugas barisan hadapan dalam menghadapi apa juga bencana air selepas ini. Jadi kita berharap dengan adanya pendedahan ini sedikit sebanyak memberikan pengetahuan dan juga kemahiran kepada terutama pada pihak wartawan yang mana mereka ni selalu mengikuti pihak bomba untuk melakukan penyelamatan sesama. At least mereka, para wartawan dapat menyesuaikan diri dan bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan. Selain pihak media, latihan ini turut disertai oleh 46 orang anggota pasukan penyelamat di air PPDA dan pegawai dan anggota bomba yang berpangkalan di Balai Bomba Seksyen 15 Shah Alam, Balai Bomba Pelabuhan Kelang dan Balai Bomba KLRA, serta penggunaan 11 buah bot dan peralatan penyelamatan seperti 20 buah unit peralatan set scuba bagi pelaksanaan ujian penyelaman dan penyelamatan di air. Hafizuddin Yusof, Bernama TV.